Bertemu lagi sama saya, Wilson Official. Di kesempatan kali ini, kita akan membaca pengalaman yang telah Anda kirimkan kepada saya. Dan ini ada pengalaman yang telah dikirimkan oleh seorang peminat yang tak perlu kita sebut nama dia, jadi kita guna nama samaran, yaitu Siti. Dia berkongsi pengalaman yang menimpa keluarga dia. So, tanpa yang melengah, mari kita mulakan pengalaman dia. Pengalamannya berbunyi begini. Pada malam hari, keluarga aku berbincang untuk menentukan sama ada kami akan pulang ke kampung ataupun tidak. Dan akhirnya ibu bapa aku memutuskan untuk balik ke kampung untuk melihat keadaan arwah nenek aku. Aku dan adik-beradik aku pun kemas beg pada malam itu. Keesokan paginya, kami pun bergerak. Apabila tiba pada waktu petang, kami pun tiba di kampung. Adik-beradik aku pun mengangkat barang untuk dibawa ke dalam rumah. Aku pula membawa anak buah aku untuk bermain di taman permainan di sana, kerana kampung aku itu sangat dekat dengan surau dan sekolah. Tambah pula ada taman permainan di sana. Abang dan ibu aku berpesan jangan main di sana, tetapi aku tetap berdegil juga. Abang aku berbisik kepada aku, jangan kat sana sebab malam sekolah itu ada penunggu. Aku dengan buat muka pelik dan abaikan kata-kata abang aku kerana ketika itu aku tidak percaya kepada abang aku. Ketika itu, aku pun membawa anak buah aku pergi bermain di taman permainan itu. Tak sampai 1 jam, aku rasa tak sedap hati. Aku hanya memerhatikan anak buah aku bermain. Ketika itu, anak buah aku berusia 2 tahun. Apabila aku memerhatikan anak buah aku terpandang ke arah belakang sekolah. Lepas tu, aku terpandang ke belakang sekolah dan ternampak sesuatu yang berwarna hitam berbulu, bermata merah seperti api dan bertaring tajam. Aku gemetar ketika itu dan ketakutan. Aku pun mengajak anak buah aku untuk pulang ke rumah. Tiba-tiba aku terdengar bunyi bising di dalam sekolah itu. Cepatlah kakak nak balik ni. Nanti mak marah nanti, kata anak buah aku. Aku rasa makin ketakutan. Aku pun mendukung anak buah aku dan berlari tinggalkan kawasan itu. Semasa aku berlari, aku tersedar benda yang aku nampak itu sedang mengekori aku dari belakang. Dalam ketakutan aku berlari sambil melaungkan Allahu Akbar berulang kali. Setibanya aku melangkah ke satu tempat di mana tempat itu memang hampir dekat dengan rumah di suatu lorong. Lorong itu adalah lorong ke belakang rumah. Di belakang rumah pula banyak haiwan peliharaan dan dekat dengan tanah perkuburan. Ketika aku melangkah lorong itu, aku sedar yang benda itu menghilang secara tiba-tiba. Aku pun segera masuk ke dalam rumah dengan keadaan air mata aku bercucuran jatuh. Ketika itu, aku membuka pintu dan aku melihat adik-beradik aku dan makcik aku yang berada di situ sambil makan. Adik aku tanya pada aku, "Dah, kenapa tiba-tiba berlari macam kena kejar hantu je?" Aku pun terdiam dan hanya menggelengkan kepala. Boleh pula adik dia bertanya macam tu. Okey, kita sambung lagi. Aku meletakkan anak buah aku pada ibunya. Aku hairan sepanjang aku berlari, anak buah aku hanya memandang belakang dan tersenyum je. Selepas dari itu, aku mandi. Kemudian, aku pun terlelap di katil. Selepas 1 minggu berlalu, kami pulang ke kediaman kami semula di Kuantan. Selepas dari gangguan itu, aku asyik ternampak benda yang bukan-bukan. Bila aku bercerita kepada ibu pun menjawab, "Bayangan tu je, tak payah layanlah benda-benda macam tu." Aku pun terdiam.
Selepas sebulan kami terima berita buruk dari makcik. Makcik menceritakan pada ibu yang nenek sudah hilang pada waktu pagi. Mak aku cerita kepada ayah aku dan aku terdengar masa itu. Dan waktu malam bila tiba pagi subuh, makcik perasan nenek dah hilang. Seterus makcik suruh pakcik panggil kawan-kawan untuk carikan nenek. Gaib. Okey, kita sambung lagi. Waktu hampir senja, barulah pakcik terjumpa nenek tanpa memakai selipar dan ternampak kesan calar dan luka yang agak serius. Aku terus pergi ke arah kerusi untuk menonton TV. Selepas itu, ayah keluar dari bilik. Ibu aku suruh kami bersiap untuk balik ke kampung semula. Kami pun kemas barang-barang dan malam itu juga kami bergerak. Bila tiba di kampung kami berehat. Esok pagi baru kami panggil ustaz untuk berubat. Tegak kering ya. Okey, kita sambung lagi. Keesokan harinya, pada waktu pagi selepas subuh, kami semua berkumpul dalam pukul 8 pagi menunggu ustaz tiba. Dan sesudah itu ustaz pun tiba dan kami suruh membaca surah-surah dan ayat-ayat suci. Ketika itu ada 7 orang ustaz, 3 orang daripadanya keluarga aku, iaitu abang ipar aku, abang aku dan pakcik aku. Manakala yang lain semua terdiri daripada kawan-kawan pakcik. Kawan pakcik yang mengeluarkan suara. Ustaz pun memulakan membaca ayat. Tiba-tiba nenek aku mengeluarkan suara yang garau. Pakcik aku tanya, "Mak pergi mana pagi-pagi menghilang?" "Mak pergi ikut kakak lah. Kakak ajak mak ikut je," jawab nenek aku. Aku rasa hairan, bukankah kakak kepada nenek aku sudah meninggal dulu? Bisik hati aku. Selesai dari berubat, ustaz pun berkata pada kami sebenarnya yang nenek ikut itu sebenarnya Saka. Aku terus bergetar dan pergi ke tempat lain sebab takut nak dengar. Aku duduk dekat kerusi bersama adik dan kakak aku. Masa tu aku terkaku dan terdiam bila aku tengok ustaz membicarakan hal tersebut sambil menggerakkan tangan dia. Mata aku asyik terpandang ke ustaz itu. Sampailah ustaz tu habis berbincang, mata aku masih terpandang ke arah ustaz itu. Ustaz tu tersedar. Mulutnya bergerak dan dia meniup sesuatu pada aku. Aku pun terjentak dan aku terpandang muka ustaz itu. Ustaz tu hanya senyum melihat aku. Aku pun pergi ke tempat lain. Nasib hanya ustaz itu je yang perasan. Ustaz tu macam tahu-tahu aku tengah pandang benda itu. Selepas dari itu semua ustaz balik. Aku pun rasa okey sejak dari ustaz tu meniup sesuatu pada aku. Tapi aku masih boleh nampak 3 tahun sudah berlalu dan nenek aku telah kembali ke Rahmatullah pada waktu pagi di rumah mak teh aku. Kami satu keluarga pun berakhir dengan kejadian itu. Bersambung. Okey. Mungkin kita akan tunggu sambungan dia daripada saudari kita Siti ini yang bukan nama sebenar. So, harap anda terhibur dengan pengalaman yang telah saya baca ini. So, bagi siapa-siapa yang ada pengalaman misteri ke horor, boleh kirimkan ke email saya, iaitu wilsonrobi662@gmail.com atau ke Facebook saya Robbie Wilson atau ke WhatsApp saya 014-286-0082. So, jika ada
pengalaman Anda ataupun rakan Anda ataupun pengalaman Anda di tempat kerja, boleh berkongsi kepada saya dan saya akan membaca pengalaman Anda di lain episod. Oke. Sekian itu saja dan jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Oke. Subscribe karena gratis, tak perlu dibayar. Jangan takut. Oke, dan tekan tombol lonceng di bawah agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, sekian dari saya. Jangan takut kepada makhluk halus karena derajat kita lebih tinggi dari dia.